Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik pelajar-pelajar, hari ini kita akan sambung topik perwakilan data iaitu tajuk kedua di dalam DSKP ASK tingkatan 3. Subtopiknya ialah 2.1 iaitu kriptografi dalam keselamatan data di bawah standard pembelajaran. Yang pertama 2.14 membanding beza kaedah cipher dan yang kedua 2.15 pemilihan kaedah cipher terbaik. Jadi diharapkan di akhir pelajaran kita nanti pelajar dapat membanding kaedah-kaedah cipher yang telah dipelajari sebelum ini dan boleh memilih kaedah cipher yang terbaik ataupun bersesuaian dengan keperluan ataupun tahap kerahsiaan mesej yang hendak dihantar. Sebelum kita teruskan, jom kita ulang kaji balik ketiga-tiga jenis kaedah cipher yang telah kita pelajari sebelum ini. Okey, terdapat 3 jenis cipher yang telah kita pelajari sebelum ini. Yang pertama sekali reverse cipher. Yang kedua cipher penggantian ataupun substitution cipher yang terdiri daripada scissor cipher dan pigpen cipher. Yang ketiga ialah cipher transposisi atau transposition cipher yang terdiri daripada rail fence cipher dan columnar cipher. Jom lihat ciri-ciri dan perbezaan setiap cipher ini. Okey, jenis yang pertama reverse cipher adalah kaedah cipher yang menterbalikkan huruf-huruf atau perkataan-perkataan dalam teks biasa kepada teks cipher. Seterusnya, jenis yang kedua ialah cipher penggantian. Okey, cipher ini menggantikan huruf-huruf dalam teks biasa kepada huruf-huruf lain. Contoh, scissor cipher. Scissor cipher menggantikan suatu huruf dengan huruf yang lain melalui anjakan dalam susunan abjad. Dan yang kedua, pigpen cipher ialah kaedah cipher yang menggunakan perwakilan simbol. Kaedah cipher yang ketiga pula ialah cipher transposisi. Cipher ini mengubah kedudukan huruf-huruf dalam teks biasa. Contohnya, rail fence cipher merupakan kaedah cipher yang menggunakan pagar untuk menukar teks biasa kepada teks cipher. Manakala columnar cipher adalah kaedah yang menggunakan jadual, di mana teks biasa diisi ke dalam jadual secara mengufuk dan disusun semula secara mencancang untuk mendapatkan teks cipher. Daripada tiga jenis cipher tadi, bolehlah kita kategorikan jenis-jenis cipher tadi kepada 3 kriteria utama, iaitu dari segi pertama sekali dari segi bentuk, kedua dari segi tahap digodam dan yang ketiga dari segi penggunaan kata kunci. Okey, dari segi bentuk, reverse cipher dan transposition cipher masing-masing menggunakan abjad sebagai perwakilan bagi cipher. Okey, manakala untuk substitution cipher, scissor cipher menggunakan abjad yang ditukar, manakala pigpen menggunakan simbol grafik sebagai perwakilan bagi abjad. Okey, kriteria yang kedua, tahap digodam. Okey, tahap digodam untuk reverse cipher, ia sangat mudah untuk dinyah sulit ataupun digodam disebabkan dia tidak mempunyai kunci. Okey, manakala untuk substitution cipher, ia agak sukar ataupun sederhana untuk
digodam. Okey, kerana dia menggunakan kunci, dan juga perwakilan simbol grafik. Tetapi jika seseorang tu belajar tentang simbol grafik tadi, dia masih boleh menyahsulitkan mesej ataupun menggodam. Okey, seterusnya ialah transposition cipher. Okey, transposition cipher ia amat sukar untuk digodam. Okey, kerana dia memerlukan kunci. Kuncinya perlu ditukarkan dan perlu melalui langkah-langkah yang banyak sebelum dapat dinyahsulitkan. Okey, dari segi kata kunci, reverse cipher tidak mempunyai kata kunci, manakala substitution cipher dan transposition cipher masing-masing menggunakan kunci. Okey. Okey, seterusnya kita akan untuk menambah kefahaman pelajar bagaimana untuk membanding beza kaedah cipher yang telah dipelajari ini, cuba kita lihat contoh 2.6 di dalam buku teks ASK tingkatan 3. Okey. Di bawah ni cikgu ada tunjukkan contoh tersebut. Okey, bagaimana satu mesej iaitu jaga kebersihan kelas kita disulitkan menggunakan ketiga-tiga kaedah cipher. Okey. Yang pertama, reverse cipher hanya menggunakan cara songsangan. Keseluruhan mesej telah boleh kita sulitkan. Okey, teks sulitnya adalah seperti yang tertera di skrin. SALEKNAHISREBEK Okey. Okey, menggunakan kaedah cipher yang kedua, scissor cipher, kita menggunakan kunci 5, bermakna menganjakkan 5 ke kanan dalam teks abjad biasa kita. Okey. Jadi dengan melukis jadual penggantian abjad tu berdasarkan anjakan 5 seperti yang kita dah pelajari sebelum ini. Okey. Dan kita gantikan setiap abjad dalam teks biasa dengan abjad lain berdasarkan jadual yang kita hasilkan. Kita akan memperolehi teks cipher kita ialah E, V, B, V, F, Z, W, Z, M, N, D, C, V, I, F, Z, G, V, N. Okey? Berlainan dengan yang reverse cipher tadi kan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kaedah cipher jenis yang kedua juga iaitu Pigpen cipher. Okey. Pigpen cipher menggunakan perwakilan simbol. Okey, jadi yang tertera di awak akan dapat teks ciphernya adalah seperti yang tertera di skrin. Okey, menggunakan simbol. Seterusnya, okey, menggunakan reference cipher dalam substitution cipher, kita kunci yang kita perlu guna di sini ialah 4. Okey. Yang pertama sekali kita kena lukiskan jadual yang punya 4 baris kerana kuncinya 4. Isikan abjad-abjad dalam teks biasa ke dalam jadual menggunakan corak zigzag. Kemudian baris demi baris abjad dalam jadual ditulis semula dan hasilnya kita akan perolehi teks ciphernya ialah J, B, A, S, A, E, F, N, H, N, A, G, K, R, I, K, L, A, S, E. Seperti yang awak dapat, seperti pelajar-pelajar dapat lihat di skrin. Okey, jenis yang ketiga ialah columnar transposition. Ia juga menggunakan kunci. Kuncinya adalah satu perkataan. Okey, contohnya dalam slide yang tertera tika. Okey, tentukan urutan abjad dalam kunci yang diberikan. Okey, jadi kita ada perkataan tika. Okey, jadi kita susun dulu abjad tersebut mengikut keutamaan dia. Jadi tika tu ada bersamaan dengan 5, 2, 3, 1, 4. Kemudian lukis jadual yang punya 5 lajur
Bilangan baris diperolehi dengan formula bilangan abjad dalam teks biasa tu. Kita bahagikan dengan bilangan abjad dalam kunci kita. Dalam kes kita, Tika tadi mempunyai abjadnya mempunyai 5. Okey? 5 abjad. Jadi, kita bahagikan, kita dapat 3.8. Maka bilangan tu digendapkan kepada 4. Kemudian kita masukkan semua abjad dalam teks biasa ke dalam jadual baris demi baris. Okey? Yang terdapat petak yang kosong, isikan dengan sebarang abjad. Ini telah pelajar-pelajar pelajari sebelum ini ya. Okey, jadi teks cipher yang terhasil ialah ARN SAB HL GEAA KSK XJE IE. Okey? Pelajar-pelajar boleh merujuk ke dalam buku teks ASK tingkatan 3 contoh 2.6. Okey? Jadi berdasarkan contoh yang telah diterangkan tadi, kaedah cipher yang mana paling kuat, yang mana yang paling lemah? Okey? Untuk menjawab persoalan ni, kita lihat skrin seterusnya. Okey, jadi kalau kita dah buat lakukan contoh 2.6 sebentar tadi. Jadi kita dapat kenal pasti kekuatan dan kelemahan ketiga jenis cipher tadi. Okey? Reverse cipher yang paling senang kita nyahsulitkan. Okey, sebab dia hanya menyongsangkan abjad, kemudian dia tulis balik dan kaedah ini juga paling senang untuk kita nyahsulit. Okey, sebab dia tidak mempunyai sebarang kunci. Okey, hanya songsangkan abjad sahaja. Okey, diikuti dengan substitution cipher. Kekuatan substitution cipher, ia menggunakan kunci yang mewakili anjakan pada abjad sebenar. Okey, iaitu Caesar cipher, dan penggunaan simbol grafik iaitu Pigpen cipher bagi menggantikan abjad-abjad yang hendak ditukarkan. Okey, hendak disulitkan. Okey. Akan tetapi masih boleh dinyahsulit kerana penggodam boleh meramal nilai kunci atau anjakan yang dibuat, dan untuk Pigpen cipher penggodam boleh mendapatkan perwakilan simbol grafik tersebut. Okey, jadi substitution cipher mempunyai kekuatan dan kelemahan yang tersendiri. Untuk yang ketiga, kaedah transposition cipher. Kaedah ini paling sukar. Okey, kalau kita lihat contoh 2.6 tadi pun, okey, dia melalui banyak peringkat sebelum dapat menyulit ataupun menyahsulitkan sesuatu teks biasa. Okey. Akan tetapi kelemahan kaedah ini, ia boleh menyulitkan teks biasa yang terdiri pada abjad-abjad sahaja. Okey. Okey. Jadi untuk menghantar sesuatu mesej ni, pengirim perlu mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan kaedah cipher yang telah diterangkan tadi. Kenapa? Okey, tujuan dia untuk memastikan mesej sulit dihantar dengan selamat. Okey, tidak mudah dicerobohi. Okey, yang kedua, mesej boleh dinyahsulit oleh penerima sahaja. Okey? Okey, kita pergi kepada standard pelajaran kita yang kedua, iaitu 2.1.5, memilih kaedah cipher terbaik yang telah kita pelajari. Okey? Untuk memilih kaedah cipher ni sebenarnya bergantung kepada situasi dan juga tahap kerahsiaan mesej yang kita hendak hantar. Okey? Okey, cuba lihat situasi satu.
Okey, kita baca situasi dia. Azli telah menerima satu mesej rahsia daripada kawannya. Dia hendak membuka kod rahsia yang dihantar oleh rakannya bagi mengetahui mesej sebenar. Tentukan kaedah cipher yang terbaik bagi situasi ini. Okey. Jadi penerima menerima mesej yang telah disulitkan. Okey. Jadi macam mana untuk menyelesaikan situasi ini? Memilih kaedah cipher yang terbaik, cuba kita lihat. Okey. Jadi untuk menyahsulitkan mesej teks cipher teks kita tadi, okey, kita boleh menggunakan reverse cipher. Okey, menguji dengan reverse cipher terlebih dahulu. Okey. Okey. Menggunakan reverse cipher, kita susun abjad A, B, C sehinggalah Z. Kemudian kita ambil mesej teks cipher kita tadi, kita cuba bandingkan dengan abjad sebenar. Okey? Kita daripada situ kita dapat teks ciphernya ialah okey, teks ciphernya ialah bestnya kursus ini. Okey? Hasil daripada kita nyahsulitkan teks cipher kita tadi. Okey? Ini reverse cipher. Okey? Seterusnya. Okey, situasi kedua ni, Aina ingin menghantar kod rahsia kepada rakannya iaitu saya rindu awak. Okey? Tetapi Aina tidak ingin menggunakan sebarang abjad. Tentukan kaedah yang terbaik untuk Aina gunakan. Jadi apa yang telah kita belajar sebelum ni hanya Pigpen cipher yang tidak menggunakan abjad. Jadi pelajar ataupun Aina boleh memilih Pigpen cipher sebagai kaedah cipher untuk menghantar mesej kepada rakannya. Okey? Bagaimana untuk Aina hantar mesej tersebut? Okey, Aina perlu merujuk kepada perwakilan Pigpen cipher. Okey, kemudian menulis kembali abjad yang hendak disampaikan kepada rakannya menggunakan perwakilan simbol untuk Pigpen cipher ini. Okey, jadi hasilnya seperti di skrin. Okey, simbol yang ada di skrin tu menunjukkan teks saya rindu awak telah di-cipher. Telah di-cipherkan. Okey, telah disulitkan. Okey. Okey, kesimpulan daripada yang kita telah belajar tadi. Okey, untuk memilih kaedah cipher terbaik, okey, yang pertama sekali, ia bergantung kepada situasi dan tahap kerahsiaan sesuatu mesej. Okey. Kalau pelajar-pelajar ada membaca buku teks ASK, contoh 2.7, 2.8 dan 2.9 tu, dia menunjukkan tahap-tahap kerahsiaan sesuatu mesej. Okey. Anda boleh rujuk dalam buku teks. Okey. Jika suatu mesej itu kurang penting atau tahap kerahsiaannya rendah, bolehlah pengirim menggunakan jenis reverse cipher dan Pigpen cipher. Okey, untuk menyulit dan menyahsulitkan mesej. Okey, bagi mesej kategori tahap kerahsiaan sederhana dan tinggi, kaedah cipher yang paling sesuai ialah Caesar cipher, Rail-Fence cipher dan Columnar transposition cipher. Kerana kaedah cipher ini memerlukan kunci untuk menyulit dan menyahsulit mesej. Jadi kaedah cipher yang paling selamat sebenarnya ialah kaedah cipher yang menggunakan kunci, kerana ia sukar diceroboh oleh pihak lain dan dengan masa yang sama dia juga sukar dinyahsulit. Sekian saja buat kali ini. Selamat belajar dan terima kasih.